Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 109 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 11,022 kes, iaitu bersamaan dengan 67.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 12 Oktober jam 12 tengah hari, 563 kes baru telah dilaporkan pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 16,220 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 5,039 kes dan kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Daripada 563 kes yang dilaporkan pada hari ini, Sabah masih mencatat jumlah kes harian tertinggi iaitu 291 kes. Namun ianya rendah berbanding semalam iaitu 488 kes. Pulau Pinang pula mencatatkan lonjakan jumlah kes positif iaitu sebanyak 141 kes. Pun begitu, kesemua kes adalah daripada kluster penjara reman, di mana semua kes ini sememangnya terasing daripada masyarakat iaitu di dalam komuniti penjara. Ingin dimaklumkan daripada 563 kes baru yang dilaporkan hari ini, hanya terdapat satu kes import yang telah mendapat jangkitan dari luar negara, iaitu Indonesia yang dilaporkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang melibatkan warga negara Malaysia. Daripada 562 kes penularan di dalam negara, 498 kes adalah warga negara Malaysia dan 64 kes adalah bukan warga negara. Daripada 562 kes penularan di dalam negara, 10 kes pula merupakan pengunjung yang pulang dari Sabah, sekaligus menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah sejak 20 September 2020 sebanyak 363 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 291 kes telah pun dilaporkan pada hari ini. 28 kes daripada kluster-kluster yang tersedia ada. 4 kes daripada kluster baru iaitu kluster Kolong dan 259 kes daripada lain-lain saringan COVID-19 yang akan diperincikan kemudian. Di negeri Pulau Pinang pula, 141 kes daripada kluster penjara reman. Di negeri Selangor, 69 kes telah dikesan pada hari ini. 57 kes daripada kluster-kluster sedia ada. 6 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bah Tropicana. 1 kes saringan pulang daripada kawasan berisiko tinggi iaitu di Sabah dan 4 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 27 kes telah dikesan. 10 kes daripada kluster baru iaitu kluster Baiduri. 8 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bah Perdana. 4 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bah Kasturi. 2 kes saringan pulang dari Sabah dan 2 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 1 kes daripada kluster Sungai Wei. Di Negeri Sembilan, 12 kes telah dikesan. 4 kes saringan pulang dari Sabah, 3 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19, 2 kes daripada kluster Buang Sayang, 1 kes daripada kluster Selasih dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Kedah, 10 kes telah dikesan pada hari ini, 5 kes daripada kluster Tembok, 3 kes daripada kluster Bah Ketil dan 2 kes daripada kluster Bah Sintok. Di negeri Perak, 4 kes telah dilaporkan hari ini iaitu 2 kes daripada kluster Tembok dan 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Di negeri Johor, 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster Rinting.
Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 2 kes telah dikesan, iaitu 1 kes daripada kluster baru ialah kluster Bah Kasturi dan 1 kes daripada kluster Selasih. Di wilayah Persekutuan Labuan, 2 kes telah dikesan, iaitu 1 kes daripada kluster Bah Bandel dan 1 kes saringan pulang dari negeri Sabah. Di negeri Sarawak, 1 kes saringan pulang dari negeri Sabah telah pun dikesan. Di negeri Melaka, 1 kes sebagai saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Sehingga kini terdapat 98 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 29 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 159 kes bersamaan dengan 1% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 158 iaitu kes 15,947 ialah perempuan berumur 85 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit paru-paru kronik. Beliau meninggal di Hospital Tawau. Kes 159 ialah kes 15,948, perempuan berumur 48 tahun yang meninggal di Hospital Tuaran. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Untuk makluman, negeri Sabah menyumbang jumlah kes tertinggi secara keseluruhannya pada hari ini, iaitu sebanyak 291 kes, bersamaan dengan 51.7%. Ini susulan aktiviti saringan yang terus dijalankan di lapangan, terutamanya di pelbagai daerah PKPD dan PKPD secara pentadbiran. Sabah juga mencatatkan kes kematian beberapa hari kebelakangan ini. Bagi menangani isu peningkatan bilangan kes COVID-19 dan kes kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19 di Sabah, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama agensi lain telah pertama menambahkan kapasiti katil untuk COVID-19 di hospital-hospital setempat, iaitu sebanyak 978 katil dan 410 katil pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah, iaitu kadar penggunaan katil setakat ini adalah 32%, iaitu setakat hari ini. Yang kedua, membina Hospital Medan bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia. Yang ketiga, mempergiatkan pengesanan kontak rapat dan pengasingan kes positif COVID-19 dan diberi rawatan awal. Dan keempat ialah menambah jumlah ventilator dan pakar bius di unit rawatan rapi. Setakat ini kita ada 180 ventilator telah pun diagihkan ke negeri Sabah. Selain itu, susulan perluasan saringan COVID-19 di negeri Sabah, terdapat peningkatan beban makmal bagi memproseskan sampel ujian saringan. Oleh yang demikian, Kementerian Kesihatan telah menambah kapasiti makmal di seluruh Sabah selain bekerjasama dengan makmal swasta dan membawa sebanyak 2,223 sampel yang berlebihan ke makmal di Semenanjung Malaysia untuk diproses secepat mungkin. Kementerian juga ingin memaklumkan mengenai stok personal protective equipment ataupun PPE di Sabah adalah mencukupi dan dalam kesiapsiagaan yang mampan seperti yang telah dirancang oleh agensi pusat. Kementerian Kesihatan dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan memastikan pengagihan kepada pihak yang memerlukan dilakukan secepat mungkin. Untuk makluman semua juga terdapat petugas kesihatan yang telah dijangkiti COVID-19 di negeri Sabah yang perlu dikuarantinkan. Untuk itu, Kementerian telah menggerakkan petugas kesihatan secara dalaman di negeri Sabah dan negeri-negeri lain ke Sabah bagi menangani isu ini. Kekurangan petugas kesihatan di hospital-hospital setempat. Selain itu, Kementerian juga menyeru penglibatan badan-badan bukan kerajaan untuk tampil menghulurkan bantuan ke Sabah bagi membendung penularan COVID-19 di negeri ini.
Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 6 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu di negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2 kluster baru. Di negeri Sabah 1 kluster, Selangor 1 kluster, Johor 1 kluster dan wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kluster. Kluster baru yang pertama ialah kluster Baiduri di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kluster baru ini melibatkan daerah Ulu Langat Selangor dan daerah Ceras wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 14,312 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan sebelum pembedahan pada 7 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan 17 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 12 Oktober 2020, jam 12 tengah hari, sejumlah 39 individu telah disaring, di mana 18 kes dikesan positif COVID-19, 12 individu adalah negatif dan 9 individu masih menunggu keputusan. Kluster yang kedua ialah kluster Bah Perdana di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kluster baru ini telah dikenal pasti di daerah Ceras wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 11,305 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan pulang daripada negeri Sabah pada 28 September 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 8 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 12 Oktober jam 12 tengah hari, sejumlah 22 individu telah disaring, di mana 9 kes dikesan positif COVID-19 dan 13 lagi individu masih menunggu keputusan. Kluster yang ketiga ialah kluster Kolong di Sabah. Kluster baru ini dikenal pasti di daerah Keningau, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-13,548 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan dalam komuniti pada 7 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Lahad Datu. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 7 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 12 Oktober jam 12 tengah hari, sejumlah 92 individu telah pun disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19, 81 individu adalah negatif, 3 individu masih menunggu keputusan. Kluster keempat ialah kluster Bah Tropicana di Selangor. Kluster baru ini dikenal pasti di daerah Petaling, Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-11,804 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan pulang dari negeri Sabah pada 2 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan 13 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 12 Oktober jam 12 tengah hari, sejumlah 147 individu telah pun disaring, di mana 14 kes dikesan positif COVID-19, 105 individu adalah negatif dan 28 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir iaitu kluster Rinting di Johor. Kluster baru ini melibatkan daerah Melaka Tengah di Melaka dan daerah Johor Baru di negeri Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-14,350 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan masuk kerja pada 7 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Melaka. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 7 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 12 Oktober jam 12 tengah hari, sejumlah 162 individu telah pun disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19. 97 individu adalah negatif dan 57 individu masih menunggu keputusan. Kluster yang keenam ialah kluster Bah Kasturi di wilayah Persekutuan Putrajaya. Kluster baru ini melibatkan beberapa buah daerah dan negeri iaitu daerah Seremban Negeri Sembilan, daerah Ceras dan Putrajaya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta daerah Kelang, Petaling, Ulu Langat, Gombak dan Kuala Langat, Selangor.
Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-12,553 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi iaitu di Sabah pada 24 September 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Saringan kontak rapat telah mengesan 17 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 12 Oktober 12 tengah hari, sejumlah 305 individu telah pun disaring, di mana 18 kes dikesan positif COVID-19, 277 individu adalah negatif dan 10 individu masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuh kepada saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan. Elakkan 3S dan 3C. Elakkan kawasan yang sesak, crowded places. Elakkan kawasan yang sempit, confined spaces. Elak bersembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Oktober 2020 atau jika berjala, dan amaran daripada kementerian yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman, bersentuhan termasuk melaga-lagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Yang ketiga, dapatkan rawatan jika bergejala. Yang keempat, duduk di rumah jika tiada urusan di luar dan elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Dan yang keempat, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan OKU perlu dilindungi, manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dijalankan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan warga negara Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 12 Oktober 2020 dan didapati positif COVID-19 adalah sejumlah 1,112 kes. Pada hari ini ada pertambahan 1 kes iaitu warga negara Malaysia yang pulang dari negara Indonesia. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 12 Oktober 2020. Yang pertama ialah kluster penjara Reman di Pulau Pinang. Ada pertambahan 141 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 160. Jumlah individu ataupun banduan yang disaring setakat ini ialah 2,658 dan mereka telah dirawat, diasingkan dan dirawat di hospital. Dan apa yang penting ialah majlis, kalau kita lihat di kluster penjara Reman adalah terkawal di dalam komuniti iaitu penjara. Yang kedua ialah kluster Benteng Pelabuhan Kelang iaitu di Selangor ada pertambahan 34 kes menjadikan jumlah keseluruhan 52 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini 199. Dan kluster yang ketiga iaitu kluster 7 Serangkai di Tuaran Sabah ada pertambahan 18 kes menjadikan jumlah keseluruhan 54. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 325. Dan kluster terusnya ialah kluster Bah Kasturi ada pertambahan 17 kes menjadikan jumlah keseluruhan 18. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 305 individu. Kluster yang kelima ialah kluster Baiduri di Ulu Langat, Selangor ada pertambahan 17 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan 18 dan jumlah individu yang disaring ialah 39.
Kluster ramai-ramai di Sandakan Sabah ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlah keseluruhan 77. Jumlah individu yang disaring 624. Kluster tembok di Kedah ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah keseluruhan 1,258 kes. Jumlah individu yang disaring di penjara iaitu di Alostar dan Pokok Sena adalah 6,365 banduan. Dan juga kluster bah perdana di Ceras, Wilayah Persekutuan ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah keseluruhan 9 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini adalah 22. Kluster baru iaitu kluster Kolong di Keningau, Sabah ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah keseluruhan 8 kes. Jumlah individu yang disaring ialah 92. Seterusnya, kluster Sungai Wei ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah keseluruhan 23 dan kita telah berjaya menjalankan saringan kepada 165 individu. Kluster Jalan Meru ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 89 kes dan jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 603. Seterusnya ialah kluster Bah Ketil ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 14. Jumlah yang telah disaring adalah 331 kes. Kluster Bah Sintok ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 36 dan saringan kepada individu di Universiti Utara Malaysia adalah 483. Kluster Selasih ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 18 dan jumlah yang telah disaring ialah 282. Seterusnya, kluster Buang Sayang ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 12 kes dan jumlah individu disaring 405. Kluster Si Merah iaitu ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 11 kes. Jumlah yang telah disaring 239 individu. Kluster yang baru Rinting ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 8 kes dan jumlah yang telah disaring adalah 162 individu. Kluster Seri Anggerik ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 19, jumlah yang disaring 95. Kluster Bah Tropicana ini adalah kluster yang baru ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 14 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini adalah 147. Kluster Tasik ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 12, jumlah individu yang disaring 127. Kluster Bah Bandel di Labuan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 5 dan jumlah yang telah disaring adalah 432. Kluster Benteng Lahad Datu dan seterusnya tiada pertambahan kes. Setakat ini jumlah keseluruhan kluster yang telah dilaporkan ialah 167. Pun begitu 103 kluster telah pun tamat pemantauan termasuk kluster Tawau di negeri Kedah. Dan setakat ini kita ada kluster yang aktif ialah 64 kes dan tiada pertambahan pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR ialah sejumlah 41,254 ujian seharian daripada 60 makmal. Pun begitu, semalam kita berjaya melaksanakan 15,558 ujian RT-PCR iaitu bersamaan dengan 38%. Seterusnya dimaklumkan ujian sampel rapid test kit iaitu RTK antigen, jumlah keseluruhan setakat ini ialah 271,737 ujian sampel RTK antigen dan didapati 1,895 ujian adalah positif bersamaan dengan 0.7%. Dan jadi kepada kesimpulannya, hari ini kita dapati kes yang telah dilaporkan adalah 563 kes dengan 1 kes import dan daripada 562 kes kita dapati di negeri Sabah adalah 291 kes dan di negeri Pulau Pinang ialah 141 kes. Jadi seterusnya saya ke soalan iaitu soalan yang pertama daripada bernama menanyakan mengapakah tindakan agak drastik diambil kerajaan bagi PKPD seluruh Lembah Kelang.
Jadi situasi pandemik yang berlaku di Sabah dan seluruh Lembah Kelang pada waktu ini menyaksikan kadar peningkatan kes harian yang agak mendadak berbanding dengan sebelum ini. Bagi kawasan Lembah Kelang iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, walaupun bilangan kes yang direkodkan pada setiap hari kurang pada 100 kes, tetapi ia secara konsisten merekodkan kes baru pada setiap hari. Dan kes-kes ini berselerak di Lembah Kelang dan mula menular di semua daerah kecuali Sabak Menam. Kita tidak lagi boleh hanya melihat dan menunggu zon-zon kuning menjadi merah untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan bersyarat ataupun perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Apa yang penting adalah untuk kita faham bahawa penilaian risiko sama ada teruk ataupun tidak bergantung pada sesuatu kawasan, iaitu bukan hanya bergantung ataupun berlandaskan kepada melihat pada bilangan kes positif seharian, tetapi juga melihat pada corak penularan jangkitan tersebut di dalam negeri itu. Jadi sekiranya penularan jangkitan hanya tertumpu kepada satu ataupun dua daerah saja, pendekatan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar mungkin boleh dilaksanakan. Bagaimanapun jika penularan jangkitan telah menular ke setiap daerah di dalam negeri tersebut dan terus merekodkan kes-kes terbaru iaitu berselerak di Selangor dan Lembah Kelang, ini bermakna penularan jangkitan ini tidak lagi dapat dibendung dengan berkesan. Dan juga kawalan sempadan untuk daerah wilayah di Selangor dan juga wilayah Persekutuan adalah amat sukar. Oleh itu, pendekatan yang terbaik untuk memutuskan rantaian penularan jangkitan ini adalah dengan melaksanakan PKPB di seluruh negeri, supaya penularan jangkitan rentas daerah ataupun negeri dapat dikawal dan dibendung dengan lebih berkesan. Ini adalah tindakan yang lebih proaktif dan berkesan, terutamanya dalam memastikan keupayaan kesihatan awam kita dapat dirancang sebaiknya. Pelaksanaan perintah ini merupakan tindakan pencegahan yang amat penting untuk dilaksanakan bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 sebelumnya menular ke seluruh negeri dan negara. Dan kita kena mengambil tindakan proaktif untuk mencegah. Seterusnya, soalan kedua ialah susulan beberapa kes melibatkan pekerja di pusat membeli bedah adalah adakah keperluan untuk majikan melakukan swab test terutamanya bagi pekerja yang berurusan secara langsung dengan pelanggan. Jadi jawapan kita ialah amalan sebelum ni adalah terpakai di mana majikan digalakkan menghantar pekerja mereka untuk saringan dari semasa ke semasa, terutamanya bagi sektor yang melibatkan banyak interaksi dengan masyarakat. Petugas kesihatan barisan hadapan misalnya sememangnya dan agensi berkaitan menjalankan saringan tempat kerja dari semasa ke semasa selain dari petugas yang dikenal pasti sebagai kontak rapat, selain daripada saringan petugas yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Apa yang penting ialah Kementerian Kesihatan dan petugas kesihatan akan menjalankan penilaian risiko kepada kedai-kedai yang telah pun dijangkiti. Yang kita akan laksanakan saringan dan juga nyacaman dan nyakuman di kawasan tersebut. Soalan ketiga ialah berapakah jumlah kaki tangan yang dimobilisasikan ke Sabah dan berapakah sukarelawan yang berminat hendak bagaimanakah sukarelawan yang berminat hendak menghubungi KKM bagi membantu pasukan bantuan perubatan. Jadi jawapannya ialah secara keseluruhan setakat ini 522 orang anggota pelbagai kategori dan petugas kesihatan skim kekhidmatan telah digerakkan ke Tawau, Lahad Datu, Semporna dan Kota Kinabalu. Ini adalah sama ada secara dalaman di negeri Sabah ataupun daripada negeri-negeri yang lain. Jadi dalam masa yang terdekat, kita akan menghantar 11 orang lagi pakar perubatan, iaitu 3 pakar klinikal dan 8 pakar perubatan dan beberapa lagi orang pegawai perubatan yang lain.
Jadi kita akan melihat kawasan tertentu yang keperluan, dan sebelum kita menggerakkan petugas-petugas kita, iaitu pakar-pakar kita, pegawai perubatan kita dan jururawat ke tempat-tempat yang memerlukan bantuan petugas. Kementerian juga menyeru penglibatan lebih ramai sukarelawan perubatan dan kesihatan untuk membantu kementerian dalam menangani gelombang ketiga COVID-19. Koordinasi akan dijalankan oleh pihak CPRC kebangsaan, dan mereka yang berminat dan ada kelayakan boleh email iaitu mobilisasi19@gmail.com ataupun cprc@moh.gov.my. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua anggota kesihatan dan perubatan dari agensi kerajaan serta semua sukarelawan yang telah sama-sama membantu memerangi COVID-19 di Malaysia. Soalan daripada berita harian adalah, adakah bekalan PPE memadai untuk menampung kegunaan frontliner dan berapa lama stok sedia ada mampu menampung keperluan negara? Jadi jawapannya ialah perancangan awal telah dibuat oleh stok sememangnya dipantau rapat pada peringkat fasilitis negeri dan juga pusat menggunakan bekalan data pusat. Kementerian Kesihatan terus memastikan adalah mencukupi di semua hospital di seluruh Malaysia termasuk di negeri Sabah. Apa yang penting ialah kalau kita lihat terdapat 19 jenis PPE dan stok bagi kesemua adalah melebihi 2 hingga 3 bulan. Dan kita pemantauan stok di semua hospital adalah penting dan kita memantau di pusat. Yang kedua ialah pengagihan iaitu logistik. Kalau ada kekurangan, jadi kita akan melaksanakan pengagihan dengan secepat mungkin. Dan yang ketiga di negeri Sabah, kelulusan pusat untuk negeri Sabah untuk memperolehi PPE secara darurat telah pun diluluskan. Jadi ini akan menambah keperluan iaitu PPE di negeri Sabah. Dan soalan seterusnya ialah daripada BMF iaitu, WHO has warned against using lockdown as the primary means of controlling the virus, stating it could have a dramatic impact on poverty. What are your thoughts on this? Now, very important, it is a real challenge in Ministry of Health and the government to strike a balance between life and livelihood. And if we talk about lockdown, it means MCO, a total lockdown. So how do we strike a balance between life and livelihood, between health and economy? So we mitigate in terms of looking into CMCO, conditional MCO. We allow the economic sector to function, but we restrict the movement for the social, education, as well as sports. So we hope to strike the right balance. So I think it's important for us, to make a decision, the right decision, so that we do not lose. We can actually balance between life and livelihood. And this is what we are doing now, and we hope that our action will bear fruit within 2 or 3 weeks' time, and we will continue to monitor the situation closely. With that, dan saya juga sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP, iaitu pemakaian pelitup muka, mengamalkan penjarakan, duduk di rumah kalau boleh. Kalau ada urusan penting, pastikan kita mengamalkan penjarakan sosial ataupun fizikal 1 meter dan lebih, dan pemakaian penutup muka dan kerap mencuci tangan. Kementerian Kesihatan bersama dengan pelbagai agensi akan melaksanakan aktiviti surveillance dalam komuniti, dan juga aktiviti ini telah pun berjaya. Jadi kita telah buktikan kejayaan pada gelombang yang kedua. Aktiviti ini akan dipertingkatkan, iaitu saringan untuk kes-kes AILI, SARI, kes-kes sebelum pembedahan, kes-kes yang kembali daripada daerah
yang zon merah, contohnya dari negeri Sabah, dan kita akan jalankan saringan supaya kita dapat mengesan kes-kes yang positif dalam komuniti. Yang seterusnya, apabila kes-kes telah dikesan positif, pengesanan aktif dijalankan. Jadi kalau jumlah kes yang positif kurang daripada 1,000 ataupun 500, jadi petugas-petugas kesihatan awam dapat melaksanakan aktiviti intervensi kesihatan awam. Dan ini penting supaya kita dapat mencari, kita dapat menguji dan kita dapat asingkan dan memberi rawatan yang bertepatan kepada mereka yang positif. Dan sekarang ini di negeri Sabah kita telah pun menambah satu lagi hospital, iaitu Hospital Kudat. Setakat ini kita ada 8 hospital yang telah dikenal pasti untuk merawat pesakit-pesakit COVID yang tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Dan juga kita ada 16 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah untuk menempatkan kes-kes positif yang tak ada gejala, iaitu tahap 1, dan gejala ringan tahap 2. Jadi dengan tindakan kita telah menambah katil-katil di negeri Sabah, dan kita harapkan kita dapat mengelakkan iaitu peningkatan kes mendadak di negeri Sabah. Dan kalau kita dapat turunkan R0 iaitu daripada 2.2 ke kurang pada 1, maka kita berjaya membendung penularan. Sama ada kita berjaya ataupun tidak, kita kena bersatu. Iaitu bersatu untuk pastikan kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 khususnya negeri Sabah, Selangor dan negeri-negeri yang lain. Dengan itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bekerjasama untuk membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan tugas kita demi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.